Tapi kalau kat Android, dia punya beza ialah beza chipset. Beza apa? Beza storan UFS 2.0, 3.0, DDR4, DDR5. Kamera ni ada OIS, kamera tu tak ada OIS. Speaker ni ada dual speaker, ini tak ada water resistant. Banyak sangat. Dia sendiri buat sendiri pening. Lepas tu, bila nampak, Apple punya market besar 70% daripada pasaran dunia, goyang. Kita pun kena buat cepat-cepat. Kalau tak, makin lama, orang semua dah ada device, masuk zaman era perkhidmatan, di mana Apple sudah jual servis dia, bukan tengok sangat kepala iPhone sangat tak. Android lagi cemas. Macam tu lah. Okey, terima kasih. Cuma Pixel yang agak saya kecewa ialah daripada Pixel 4 dia hype sangat lah. Tapi sekarang ni Pixel 5 kira macam dah senyap. Orang nantikan Pixel 6 pula. Kalau Pixel 6 Google tak buat baik-baik, memang tak ada mata nak tengok dah. Kalau tak comeback, dia orang dah start drop bila Pixel ada isu Face ID tu. Pixel 4 kan, kalau tak silap. Itu banyak isu kat Singapura pun ada isu sebab ramai orang beli yang Singapore punya import set akan ada remark Face ID working not working, boleh pakai tak boleh pakai, sebab dia ada isu dengan pelesenan dia, bukan kata masuk terus boleh pakai. Betul. Kalau macam kita tengok iPhone kan, kita pun ada Face ID semua, tapi iPhone dia bijak, sebelum dia masuk satu pasaran dia apply lesen dulu, macam dengan kita yang dengan Siri, dengan agensi kerajaan yang terbabit lah. Dia bukan suka-suka hati je bawa masuk Apple Watch. Tapi kalau kita tengok Android, dia nak kejar pasaran, dia kejar nombor, dia import dulu. Lepas tu baru fikir boleh janji ke tak, macam tu. Contoh macam Samsung, daripada Galaxy Active tu janji ada ECG, tapi ECG tu hanya kat US dengan Korea. Kat Malaysia hardware ada, tapi permit pun tak apply dengan mRNA. Macam manalah KKN nak lulus untuk pakai. Sampai sekarang Galaxy Watch 3, sampai sekarang keluar balik Galaxy Active 2 warna purple, benda sama, janji punya janji, tak pernah di-quarter. Sebab tu benda-benda ni, kalau katakan Android nak lawan dengan Apple, dia punya usaha tu kena lebih. Lepas tu dia kena fokus. Dia tak boleh tamat sangat nak buat daripada model yang murah, mid-range, premium, lepas tu nak lawan dengan Apple. Apple tak ada mid-range tau. Apple terus premium. Dia punya iPhone SE tu pun kira premium juga sebenarnya. Cuma dia premium spek yang jenis yang lama. Dia bukan mid-range lagi tau. Sebabkan chip daripada SE version 2, hype dia sebab A30, right? Betul. Tapi dia punya 13 tu sebab bateri kecil, tak boleh perform macam A13 yang seharusnya. Betul. Dia pun ada cap juga. Sebab ni masih power fizik. It's like mini version of iPhone 11. Tapi still performa dia tidaklah seperti iPhone 11 macam tu. Cuma okey lah kalau kita banding iPhone SE punya performance dengan A52 daripada Samsung tu, memang jauh lah kejar. Okay, jadi balik pada soalan, ada siapa kita tengok, ada Cik Risha yang speaker baru kita sini, Cik Fing. Ada apa-apa soalan tanya? Tanya. Ya. Apakah perbezaan iPad dengan iPhone? Tak, kalau saya main iPad kan, saya nak pergi kalkulator. Saya buka tak ada. Kenapa ya? Atau memang tak ada kalkulator dalam tu? Jawab. Isu tak ada kalkulator dekat iPad ni. Untuk dalam untuk download ada. Kalau untuk yang khas iPhone sendiri tak ada. Dia macam ni. Untuk iPad, kenapa kita tak ada kalkulator? Sekarang dah tahun 2021, iOS 15 dah keluar semalam. Still iPad tak ada kalkulator. Apa yang saya boleh rumuskan ialah yang ni
Yang ni dari apa yang saya tonton dari channel MKBHD. Dia ada temu duga dengan seseorang dekat Apple tu. Ada dia tanya kenapa iPad tak ada calculator. And apa yang Apple bagi tahu ialah Apple ni dia jenis yang bila dia nak keluarkan sesuatu, be it hardware ke, software ke, sistem pengoperasian ke atau macam mana, dia akan pastikan benda tu betul-betul okey, betul-betul terbaik, baru dia nak keluarkan. Tapi itulah masalahnya, calculator ni adalah satu benda yang essential yang tak ada dekat iPad. Ada dekat iPhone. Lama jugalah penantiannya sebenarnya. Kalau Even dekat Apple Watch ada calculator. betul, lama penantian pengguna iPad untuk mendapatkan calculator dekat iPad. Saya sendiri menggunakan iPad dari iPad 1. Sampai sekarang saya guna iPad 7 Gen. Tak ada calculator. Okay, ini bagi pendapat saya lah. Sebab meja dia sekarang ni, mostly yang ada iPad ni mesti ada iPhone, betul tak? Mesti ada second orang cakap second gadget lah yang boleh Betul. kita guna calculator. Sebab tu dia tak buatkan calculator dekat iPad tu. Tapi bagi saya yang isu ni sepatutnya ada lah kan, sebab even dekat kecil pun Apple Watch pun ada kan. Maksudnya mungkin sebab kita ada iPhone dan kita boleh kira dekat situ, ataupun disebabkan oleh security ke apa, maksudnya kena guna kita punya first device untuk guna calculator tu. Saya pun tak faham kenapa dekat iPad tak ada lagi. Ada lagi Tapi ada lagi satu pendapat kenapa iPad tak ada calculator is that diorang buat iPad dengan iPhone tu untuk cara guna yang berbeza. Contoh untuk iPhone, benda ni sentiasa ada dengan kita. Tak kisahlah untuk keys ke, card ke, calculator nak buat kira-kira ke. So benda ni memang sentiasa lekat dengan kita. And untuk pengguna iPad, kita menggunakan iPad tidak sama seperti mana kita menggunakan iPhone. So mungkin itu salah satu sebab ada fungsi yang tak ada dekat iPad yang kita perlukan, tapi benda tu ada dekat iPhone. Mungkin dia tengok macam mana kita menggunakan device tu. Diorang buat kajian tentang macam mana cara guna pengguna iPad dengan pengguna iPhone macam tu. Like macam tadi ada yang memberikan saranan, sesiapa yang ada iPad, highly likely mungkin akan ada iPhone. Tapi kita tak boleh nak deny ada yang ada iPad tapi dia tak pakai iPhone. Memanglah kita Ramai juga. Ramai sebenarnya yang macam tu. Tapi itulah. Tapi dia ada, walaupun dia tak ada iPhone, dia ada phone juga, betul tak? Even dia ada iPad. Takkan dia ada iPad, tak ada phone lain, betul tak maksudnya bukan iPhone lah, betul tak? Betul. Kalau Tapi menggunakan lagi- Android pun tetap ada kalkulator dalam Calculator, Android. betul Kalau kan? cara pakai handphone pun tetap ada kalkulator Lagi lain dekat satu, luar. ada setengah orang, saya rasa dia ada buat ni lah kot kajian. Sebab ada yang pakai iPad untuk buat main game je. Ada yang untuk draw something yang mereka design. Dia mostly just guna iPad untuk draw baju ke macam tu je saya rasa. So tapi mungkin maksudnya persen yang pakai calculator tu sikit. Contoh dalam 100% mungkin dia dalam 2% atau 5%. So sebab tu tak ada. Tapi saya tak pastilah sebab benda tu essential lah bagi orang yang dalam Diharapkan sangat adalah satu hari nanti kalkulator dekat iPad. Sebab kita tengok iPad dia boleh buat macam-macam. Serius, iPad is basically kalau bila kita dah mula guna, memang kita bergantung pada iPad tu kan. Memang dari segi hardware atau software sekalipun dia memang boleh bawa lah benda tu. Setakat calculator tak boleh.
Tapi still benda tu kita masih lagi menjadi angan-angan sekarang dah 2021. Mungkin tahun depan Tapi ada lagi. kalau ask Siri, contoh kita ask Siri kan, hey Siri please calculate bla bla, dia keluar tak keluar? Contoh you ask Siri, hey Keluar. Siri Ah. please Kebanyakan keluar. calculate, tak keluar. Tak rasanya. Maksudnya 50 plus 50 dia takkan bagi tahu berapa total, tak ada. Kalau Asiri kan. Cuba try, dia keluar tak? Yang kalau macam tanya soalan kiraan online Rasanya tu, dia akan keluar sebab majoriti akan keluar. sebab Siri kan dia online, dia memang akan guna internet untuk pass untuk kira. Maksudnya kena buat macam tu je lah kot. So maksud yang sekarang ni kita nak satu aplikasi calculator yang native macam iPhone. Memang ada sebiji application kita akan tamatkan space ni pada jam 12.30 minit. So ada sesiapa nak bagi pandangan ke? Sekejap. Bukan tadi sepatutnya kita awal kena perkenalkan diri Nampak macam jauh sangat je. Boleh tak siapa-siapa speaker untuk memperkenalkan diri bagi siapa yang baru masuk? Boleh. Siapa nak mula dulu? Cik Fing ke? Cik Fing lama dia mute dia sendiri. Hai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay. Waalaikumsalam. Nak beritahu apa kalau perkenalkan diri? Kenalkan diri, nama, berapa lama guna device apa, berapa lama guna Apple gitu. Nama saya Faiz. Saya guna Apple tak lama, saya rasa since 2013. First Apple product saya is iPhone 4. So sekarang ni saya tak adalah upgrade every year. So currently saya guna iPhone 12 Pro Max. And then saya juga guna iOS 15. So apa yang saya boleh cakap dekat iOS 15 ni, kalau macam apa yang Cik Xavier kata semalam, it is basically iOS 14.8 lah. Sebab Betul. features yang ada tu tak signifikan. Kalau macam dulu saya try iOS 14 punya beta, bila saya update je, saya excited sebab banyak benda saya boleh cuba. Macam ada widget, tambahan baru, and then basically benda baru tu kita nampak signifikan lah. Tapi beza dia dekat iOS 15 ni, perubahan dia tu in terms of the UI changes memang sangat sikit. So nak kata excited tu pun tak lah. Beza dengan iOS 14 dulu. And then in terms of battery, saya baru guna sehari, tapi setakat ni saya tak nampak any battery drain or battery drop. Memang setakat ni okey lagi. Tapi sebab maybe baru sehari, mungkin kalau in another week kita boleh tengok lah kalau ada significant changes in battery. Tapi saya dah try mostly apps yang saya guna dekat iOS 14, dekat iOS 15 ni memang tak ada masalah lah. Compatibility issues tak ada. So mostly apps banking or social, saya dah try buka, memang tak ada masalah untuk buka lah. Okay, ada lagi sesiapa yang ingin memperkenalkan diri? Ataupun boleh saya mulakan dahulu? Boleh lah. Okay, nama saya Aidan, boleh panggil Aidan. Ya, nama handle dekat Twitter mungkin ada Russian sedikit untuk anonymity. Saya pengguna Apple dah lebih 10 tahun. Device pertama saya adalah iPad 1, Wi-Fi 16GB. And saya juga seorang technician. Saya repair laptop, saya repair small server, and saya juga ada pengalaman coding sikit under yang Apple punya tu, yang Xcode apa semua.
tapi bukan full time, saja nak untuk mencuba-cuba learn to code. And sekarang saya menggunakan iOS 15 developer profile dekat iPhone 7 Plus di peranti kedua saya. Device sekarang yang saya gunakan adalah iPhone 11 128GB. And setakat ni dari segi pengalaman untuk menggunakan dan menyelenggara barang Apple, dari segi pengalaman saya sendiri memang kalau bagi saya mungkin agak banyak, sebab saya dulu sering bertukar-tukar device. Harapnya sekarang saya tidak lagi seperti itu. And saya juga menggunakan iPad 7 generation. And yang ni untuk peranti utama saya semua berada dekat iOS 14.6. And kepada sesiapa yang menggunakan beta profile, disarankan janganlah menggunakannya dekat peranti utama sebab belum stabil lagi. Tapi kalau anda guna public beta ke, kalau macam saya ada developer profile, so saya sarankan jangan gunakan dekat peranti utama. Kalau ada peranti kedua, saya setakat nak cuba-cuba, bolehlah. Tapi kalau macam nak gunakan sebagai peranti utama, mungkin kurang sesuai. Kita kena tunggu update yang betul-betul stabil keluar dulu, baru kita guna. Ada lagi sesiapa yang ingin memperkenalkan diri? Daus. Mungkin Daus boleh start sikit. Okay. Saya guna Apple. Tak adalah nama saya Daus. Okay. Saya guna Apple. Tak adalah lama sangat, tapi adalah sikit pengalaman. Untuk Apple device ada 3. SE, Apple Watch SE dengan iPad 8 Gen dengan SS. iPhone SS buat masa ni. So, untuk guna beta, tak silap saya pernah guna masa time guna 5S. Guna untuk iOS beta 12 ke 13. Tapi time tu memang rasa sangat tak sesuai lah time tu. Tapi mungkin zaman sekarang dah beza sebab chip dia lebih efisien dengan bateri. Sebab tu saya rasa. Macam tu je lah. Cik Ali pula. Cik Ali Cik mana? Risha. Saya ke? Boleh dah. Saya tak perlu kot sebab orang semua dah kenal saya kot. Saya bagi orang lain bercakap. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita ada 24 minit lagi. Ada sesiapa nak tanya soalan ke untuk pusingan terakhir kita? Ataupun nak kongsi pendapat, sila angkat tangan. Nanti Min Xavier akan berlawarkan anda masuk atas pentas ya. Pentas kini dibuka. Sesiapa yang ingin mengajukan soalan atau pendapat, the floor is yours. Okay, untuk last ni kalau boleh, yang mana nak tanya soalan tu, sebab mungkin kita tak tahu lagi bila admin nak buat space, so boleh tanya soalan. Lagi tinggal dalam 24 minit. Mana-mana tu boleh request as a speaker lah. Boleh tanya soalan apa saja yang berkaitan dengan iPhone, Android, apa-apa saja. Sebab saya nak terangkan tentang diri saya pun saya rasa semua dah kenal kot. Maksudnya admin dah selalu mention. Lepas tu saya pun selalu jawab soalan apa semua. Saya rasa tu tak perlu. Okay, mana-mana saya bagi untuk korang bercakap. Macam sendu tak ada orang, semua ngantuk ke sekarang ni? Okay, saya satu soalan sebab saya baru lagi dalam Apple Watch. Buat masa ni kan Apple Watch ada battery health juga. So agak-agak dia boleh tak jadi kemungkinan yang battery health Apple Watch ni boleh jatuh juga macam iPhone punya, tapi dengan lagi cepat, ataupun dalam masa setahun dia tak jatuh sangat. Sebab kita jarang sangat penggunaan kita hanya untuk healthy punya. Saya rasa konsep dia sama je macam battery health dekat iPhone. Tiada bateri yang boleh kekal selamanya. Lama-lama lepas beberapa tahun penggunaan akan drop juga. Cepat atau lambat, tapi akan drop juga. So jangan risau sangat pada battery health.
So jadi auto reseller iPad reseller lah, kita akan pergi tukar, selalunya lebih bagus kan, sebab saya ambil warranty tambah lagi protection. Jadi kiranya kita lebih kepada Apple device kat center lah untuk tukaran Yeah. bateri. Apple Watch untuk Apple dia tak repair Apple Watch. Apple dia akan replace Apple Watch. Dia orang tak ada penukaran bateri untuk Apple Watch. You most of the time akan dapat one-on-one replacement. Betul. Dia orang tak Jika repair. dah habis warranty, boleh pergi ke kedai biasa lah. Contoh ada masalah skrin retak dekat Apple Watch, itu boleh pergi repair di kedai biasa. Apple takkan sediakan servis untuk tukar. Biasa dia mostly tukar untuk tukar baru, untuk maksudnya beli baru. Lagipun lagi berbaloi jika kita beli barulah daripada kita repair. Another take, kalau repair Apple Watch third party, Apple Pay dah tak boleh pakai ya. So tetap lebih elok tukar sahaja yang baharu. Okay, Min Zephyr sini yang ingin berkongsi dengan Cik bahawa untuk kitaran bateri Apple Watch ialah 1000. Kalau untuk iPhone ialah 500 kitaran. Jadi tempoh masa Apple Watch mungkin lebih lama kalau dibandingkan dengan iPhone lah. Jadi kalau kita tengok balik isu battery health tu, biarpun tak ada bateri akan kekal selama-lamanya, sebab kitaran Apple Watch tu lebih banyak daripada iPhone, biarpun dia akan menurun, tapi secara jangka masa panjang kita akan nampak Apple Watch tu akan lagi tahan lasak lah bateri dia daripada iPhone. Pertama, apps dia pun tak seberat iPhone. Tak ada orang main TikTok dalam Apple Watch punya. Tak ada orang main Facebook dalam Apple Watch. Tak ada orang main WhatsApp dalam Apple Watch. Ada pun main Telegram. Itu pun sikit-sikit je. Jadi secara design daripada Apple, memang Apple bukan nak kita fokus pada jam, tapi jam tu bantu kita sebagai pengguna iPhone. Jadi dari segi design tu, Apple dah set the tone lah. Jadi boleh nampak Apple Watch tu dia akan lebih tahan. Kalau dia tak tahan lasak, macam mana orang boleh pakai macam Apple Watch Series 3 sampai sekarang kan. Mesti ramai kata dah rosak lah, kita paksa tukar kan. Orang biasa tukar Apple Watch Series 3 ke apa sebab dia nak dapat features yang baru dekat Watch OS. Macam iPad lah, iPad Air, iPad Mini 2, Mini 1 tu. Boleh pakai je kat Sushi King ke kat mana-mana. Lasak je. Cuma dia punya software support tu tak ada. Features tu tak ada, sebab tu orang baru beralih. Ini pandangan saya lah. Okay, lagi satu, saya punya pandangan tentang Apple Watch ni, yang ada ramai yang tanya DM saya, dia jadi confused mana nak beli mana, Apple Watch Series 4 ke, Series 5 ke, Series 6 ke, ataupun SE. So mostly sekarang SE dengan SE. Sebab ada yang cakap, lagi untung ambil SE, ada lagi untung ambil maksudnya kalau ambil SE ada AOD, kalau ambil SE tak ada tapi dapat jimat duit. Okey, kat sini saya tak cakap isu tentang jimat duit ke ataupun kemampuan. Sekarang ni kalaulah kita ni tekankan tentang kesihatan, saya memang suggest untuk ambil Series 6 lah. Maksudnya dekat situ kita boleh guna fungsi yang ada dekat Apple Watch. Contoh blood oxygen, untuk cek blood pressure, semua tu akan ada fungsi di Apple Watch Series 6. Jika kita ni memang tekankan tentang isu kesihatan, kita selalu jogging, kita selalu guna untuk kesihatan lah. Tapi untuk casual thing, maksudnya korang pakai Apple Watch untuk casual thing, maksudnya nak pergi jalan, pergi sini, tapi tak ada guna sangat fungsi tu, saya rasa better go on SE sahaja, sebab dia punya dia punya chip tu pun dipakai yang S5 punya kan, so lagi compatible. And then walaupun tak ada AOD, dapat jimat dekat situ pun dah banyak. Dan kita pakai sekarang pun, kalau sekarang pun memandangkan PKP, nak jogging pun sekarang boleh kan. Tapi untuk pakai, mostly orang akan letak jam tu dekat rumah, tak pakai sebab kita tak boleh bergerak. Tapi untuk jangka masa yang lepas ni, mungkin boleh bergerak semua, dah tak ada PKP. So yang mana ada tanya soalan tentang nak beli ni, kalau isu kesihatan, saya rasa better untuk ambil Series 6. So
harap dapat menjawablah soalan yang ada tanya dekat DM dan soalan dekat komen. Thank you. Cuma sesiapa nak beli Series 6 ni kena ingat dalam masa 3 bulan lagi bila iPhone baru keluar, nanti Apple Watch baru pun keluar juga. Jangan masa tu tekan dada lah, sakit hati ngapa awal sangat saya beli benda ni lah. Sebab Betul. biasanya Apple memang suka perangkat orang. Beli Apple Pro. Syok. Lepas tu keluar Apple Pro baru. Habis Dia kena kau. sabar, tunggu dulu. Dia kena Jangan sabar, dia kena sebab tunggu dulu. semata-mata nampak Shopee murah. Sapu. Beli. Okay, kita sapu dulu. Dah ingat dunia punya. Lepas tu nangis. Lagipun sekarang Shopee dia dah ada Shopee Pay Later. Ni satu fungsi yang barulah. Maksudnya bukan fungsi, maksudnya ni eligible untuk yang selected saja. Shopee tengok dari segi kita punya purchase history. Kalau dia sampai target, korang akan dapat sampai 3,400. Maksudnya dia bagi dia macam credit card, and then dia ada interest 1.25% setiap bulan. Dia maksimum untuk installment ni 6 bulan. So dia ada kalau 1 bulan installment tak ada interest apa. Memang contoh kita beli hari ni, so dalam masa yang dia bagi tu kita bayar memang tak ada interest. Memang kita bayar harga tu je, tapi tu untuk 1 bulan installment lah. Kalau 2 bulan 2 bulan pun dia tak ada lagi. 2 bulan dah ada. Sebulan je tak ada. So 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ada. Maksudnya interest tu 1.25, tapi bukan semua yang dapat dia punya function ni. So lagilah orang ni gilakan nak beli shopping. So saya rasa kalau boleh sabar dulu, tunggu bulan 9 ni lah. Tapi function ni bukan semua dapat lah. Lagi satu petua, kalau boleh bayarlah dengan harga penuh dan retail tanpa ansuran. Sebab kalau ansuran, Betul. kita akan membayar harga yang lebih mahal sebab ada interest. Walaupun 1.25% nampak kecil, tapi kalau kita sekira semula, agak banyak sebenarnya. Jauh bezanya daripada kita membayar penuh. Saya dah kira kalau 1.5% dalam masa 6 bulan, dalam 130 sahaja interest. 6 bulan lah. Tapi jauh berbeza dengan Aeon, sebab Aeon dia buat sampai 24 bulan, 36 Aeon bulan. lagi tinggi rate dia.